Okey, baiklah. Jam sudah telah menunjukkan pukul 10.35. Jadi kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Sebelum tu, okey, semua pelajar semua sihat ya? Sebelum kita mulakan kelas kita. Sihat. Okey, sihat. Alhamdulillah. Okey, kamu semua boleh nampak kan cikgu punya slide? Boleh nampak kan yang ada gambar, ada 4 gambar ni. Okey. Jadinya cikgu nak tanya. Kalau kamu tengok dekat gambar yang pertama ni gambar untuk jawatan negeri mana? Kedah. Kedah. Oh, kau main nak Kedah. Okey, Kedah ya. Okey, kalau kamu tahu, okey, cikgu tanya sikit-sikitlah. Okey, kalau Kedah ni, apa yang kalau sebut pasal Kedah ni, apa yang kamu tahu pasal identiti Kedah ni? Padi, Langkawi, Hakim. Langkawi, padi kan. Okey, Kedah. Okey, kalau yang gambar nombor 2 ni? Kelantan. Oh, Kelantan. Kelantan boh. Okey. Sebab cikgu pernah belajar dekat Kelantan Okey, kalau untuk Kelantan ni, kalau identiti dia apa? Yang kamu tahu? Budu Budu. Ya, budu. Pernah makan budu tak? Tak pernah. Satu yang hampir sama tapi lain rusit. Hampir ya. Ya, dia tak dengar. Ada satu yang hampir sama dengan budu pernah macam rusit. Rusit. Tak tahu pula cikgu. Cuma cikgu pernah makan budu ni kan. Dia punya rasa kan, dia bukan rasa macam rasa pahit kot. Macam tu lah. Cikgu pun tak makan sangat lah sebab cikgu kita bila orang Selatan kan. Kita orang Melaka makan pedas kan. First time cikgu makan pun tu beranjat cikgu. Macam mana nak makan ni kan. Okey, tu untuk negeri Kelantan. Okey, lepas tu yang gambar nombor 3. Negeri. Okey, kalau Nogoi ni, apa yang identiti dia? Minangkabau Ya, betul. Minangkabau. Yang tanduk kerbau tu kan. Itu adalah identiti Negeri Sembilan. Okey, kalau untuk yang last ni. Perlis. Ya, betul. Perlis. Okey, Perlis ya. Okey, kalau Perlis ni apa yang kalau kamu tahu apa identiti dia? Winter wind. Winter wind. Ada satu musim tu bila Disember tu siang dia sangat panas, malam dia sangat sejuk. Oh, itu identiti ke? Cuma cikgu tahu Perlis ni macam pintu sepadan antara Malaysia dengan Thailand lah. Okey. Tu hanya selingat. Itu adalah kita punya set induksi. Sekejap ada kawan-kawan nak masuk. Okey. Tu adalah keselingan. Okey. Berdasarkan kepada empat gambar ni kan. Kamu rasa kan apa yang kita nak belajar pada hari ni? Kesultanan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dengan Perlis. Ya, betul. Tepat sekali. Siapa jawab tu cikgu tak perasan pula nama dia. Okey, Tania. Okey, betul. Kita akan pergi kepada kita punya tajuk yang baru sebelum ni kita belajar pasal Kesultanan Selangor, Terengganu, Perak, Pahang kan. Okey, depan ni kita akan pergi kepada keempat negeri pula, iaitu Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey. Ini adalah bab 8 ya. Okey, jadinya kita akan cikgu lupa pula. Objektif pembelajaran cikgu lupa nak tulis. Okey, objektif pembelajaran dia hari ni kita akan belajar mengenai ada 2 negeri dulu ya. Minggu depan kita akan sambung 2 negeri. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pengasasan kerajaan Kedah dan kerajaan Kelantan. Okey, jadinya kita akan tengok pengasasan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis ni untuk dia punya pengenalan lah. Okey. Pengasasan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis merupakan penerusan kegemilangan kerajaan alam Melayu. Kamu faham tak apa maksud kerajaan alam Melayu? Okey. Kamu tahu tak apa tu maksud alam Melayu? Siapa tahu alam Melayu ni? Macam Kepulauan Nusantara sini. Tapi ada juga yang cakap sampai Madagaskar. Betul? Ya, betul. Sangat tepat. Ya. Maksud dia tempat mana ada orang Austronesia lah. Ya, betul. Kamu ni dah ambil form 6 ke? Macam mana kamu tahu? Sebab cikgu belajar form 6 dulu, itulah. Betul, sangat tepat. Sebab maksud kerajaan Melayu ni dia adalah Austronesia, betul. Austronesia tu kawasan dia meliputi yang macam area tu. Betul dia kata sampai dekat
Madagascar. Kalau kamu pergi kat Madagascar, orang sana dia cakap bahasa Melayu tau. Tapi tak ada macam bahasa Melayu kita. Tapi dia orang cakap bahasa Melayu. Tapi dia punya slang tu lain sikit. Kalau untuk yang belah sana lah, dekat benua Madagascar tu, benua Afrika. Kalau untuk belah sebelah kanan, sebelah timur, dia sampai ke Hawaii tau. Ada kerajaan, kalau kamu nak tahu, kerajaan Melayu dekat Hawaii. Nama siapa nama raja tu? Tak ingat lah. Tapi kamu mesti lah dekat Hawaii. Kerajaan Kameha. Ya, sampai ke Melayu, sampai ke Hawaii. Kalau sampai ke utara, dekat belah-belah Yunan belah Cina. Itu kita panggil kelompok Petronesia. Itu adalah maksudnya kerajaan alam Melayu, ataupun kita lebih kemenali sebagai Nusantara. Ada tu cikgu dengar. Okey, maknanya kamu sangat bijak juga ya. Sebab kamu punya jawapan ni dia dah sampai ke tahap form 6 tau. Kalau kata dah ambil yang form 6, kalau bahasa Melayu kan, kamu akan belajar benda-benda ni. Okey, betul, sangat betul. Okey, untuk kerajaan alam Melayu. Okey. Kerajaan Kedah merupakan kerajaan terawal diasaskan di negara kita. Okey, maknanya kalau yang tepat dia adalah kerajaan Kedah Tua. Okey. Dia dah merupakan kerajaan yang terawal di dekat negara kita lah. Macam seperti kamu tahu, kalau berkaitan dengan sejarah ni, pasti Melaka kan. Tapi kamu kena tahu, sebelumnya binanya kerajaan Melaka ni, dia dah ada kerajaan-kerajaan yang lama tau, kerajaan tua. Contohnya kerajaan Perak, kerajaan Kedah ni lah yang pertama. Ataupun kalau kamu nak tahu yang paling tepat sekali, kerajaan yang paling lama, maksud cikgu yang mula-mula, yang dibina ataupun diwujud dekat ni lah, dekat tanah Melayu ni, adalah kalau kamu sebut yang Langkasuka. Tahu kan? Kalau kamu tengok cerita Merong Mahawangsa tu, itu adalah merupakan kerajaan yang pertama ya. Yang Kedah Tua ke cikgu? Ya, Kedah Tua. Tapi yang Kedah Tua ni dia macam evolusi lah. Tapi yang sebenar yang paling tepat adalah Langkasuka. Tapi sebab cikgu hari tu cikgu ni kan, cikgu ada pergi satu tempat, kalau nak lebih tepat, kita ada lagi sebuah kerajaan yang lagi lama yang lama wujud daripada Langkasuka tu. Tapi sekarang cuma dia belum istiar lagi lah. Tapi dia masih dalam ekskavasi lah. Maksud dia barang-barang tu akan dikaji kan. Kita kalau sejarah ni kita akan gunakan karbon 14 untuk kita tahu hayat satu barang tu. Okay, kalau kamu nak tahu, kalau kamu search nama kerajaan tu, kerajaan Sungai Batu. Itu adalah merupakan antara mungkin kerajaan tu adalah merupakan kerajaan yang paling tua dekat kawasan Asia Tenggara. Tu sebab dia dah buat, kalau yang sejarah ni kalau dia buat kajian, dia tak makan setahun 2 tahun. Mungkin dia makan paling cepat pun 10 tahun tau. Tu paling cepat. Yang cikgu pergi tu dah masa cikgu mau masuk uni. Dah 3 tahun lepas lah. Itu pun sekarang ni pun masih dalam kajian. Sebab kalau kamu belajar sejarah ni memang seronok lah. Kalau betul-betul kamu belajar minat. Okey, itu adalah selingan. Okey, kerajaan kamu kena tahu iaitu kerajaan Kedah ya. Okey, kenapa kerajaan Kedah yang terawal macam Melaka tu dia tengah-tengah, ataupun tu adalah merupakan simbol macam kemasyhuran kerajaan lah dekat Malaysia ni. Tapi Kedah ni dia yang terawal. Okey. Manakala kerajaan Kelantan Negeri Sembilan Perlis diasaskan setelah berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya lepas Melayu Melaka tu baru ada kerajaan Kelantan, kerajaan Negeri Sembilan dan Perlis. Itu Kedah ni yang mula-mula, dan dia dibangunkan sebelum adanya kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, itu adalah mengenai pengasasan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kerajaan Kedah. Okey. Kerajaan Kedah diasaskan oleh keturunan raja yang datang daripada Parsi. Okey, siapa tahu Parsi tu dekat negara apa sekarang ni nama dia? Iran. Ya, betul. Iran. Sangat tepat. Okey, Parsi tu adalah Iran. Okey. Maharaja Derbaraja, okey, kamu ingat nama tu? Dia dari Parsi, datang ke Kuala Sungai Merbok, Kedah pada sekitar tahun 630 Masihi. Okey, kamu kena ingat itu Maharaja Derbaraja. Itu datang daripada Parsi ataupun Iran yang kamu cakap tu, ke Kuala Sungai Merbok. Okey. Kenapa dia datang ke Kuala Sungai Merbok? Sebab Kuala Sungai Merbok ni dia adalah merupakan tempat pelabuhan lah. Kamu tahu kan, bila kerajaan lama-lama ni, selalunya kerajaan-kerajaan ni dia dibangunkan dekat dengan lembah sungai. Ya. Okey. Tan Dermadewa dan Tun Perkasa, okey, ketua orang Melayu di Kedah, ada dua iaitu Tan Dermadewa dan Tun Perkasa, telah menghadap dan melantik Maharaja
Derba Raja, okey, yang Derba Raja daripada Parsi menjadi Raja Kedah. Maknanya yang kedua kepada dua orang yang ketua untuk kaum Melayu dekat Kedah ni, dia memilih Derba Raja untuk menjadi Raja Kedah. Okey. Pemasyuran Maharaja Derba Raja sebagai Raja Kedah telah disusuli dengan pengiktirafan adat kebesaran yang dibawa dari Parsi, iaitu Nobat. Okey, maknanya Nobat ni dia datang daripada Parsi. Kamu tahu kan Nobat tu apa kan? Kita ada belajar yang kelas ni lepas. Alat muzik. Ya. Alat muzik Macam dia macam kita panggil macam ni. Macam ragam Macam tu lah. Dia ada beberapa alat muzik Okey. Kini Nobat diwarisi sebagai antara alat kebesaran kerajaan Kedah. Maknanya sampai sekarang pun Nobat tu masih diamalkan dekat untuk kerajaan Kedah ya. Okey. Baginda kemudiannya, yang baginda ni maksudnya Derba Raja tadi. Baginda kemudiannya telah membina pusat kerajaan di Sungai Mas. Maknanya dia membina pusat kerajaan, mana dia bina dia punya istana lah kan. Okey, dia punya pusat pemerintahan dia dekat Sungai Mas. Okey. Kalau maksudnya Nobat tu yang ni, yang warna kuning-kuning. Ni lah. Alat muzik. Okey. Kawasan pemerintahan kerajaan Kedah berkembang menerusi pembukaan kota atau pusat pentadbiran baharu setelah seseorang pemerintah menaiki tata. Maknanya setiap kali lantikan sultan yang baru, sultan ni dia akan buka kawasan baru untuk dia binakan dia punya pusat pemerintahan mereka lah. Okey, sebab apa? Okay, tindakan ini juga merupakan strategi dalam menghadapi ancaman dari dalam dan dari luar. Okey, sebab apa? Sebab zaman dulu bila dia yang ni lah, dia Kedah ni, mereka akan mendapat ancaman. Yang paling kuat adalah daripada ancaman Siam lah. Okey, jadinya bila bila tukarnya sultan yang baru ataupun pemerintah yang baru ni, dia akan pindah ke kawasan lain. Kalau kamu nak tahu kan, kalau kamu nak faham betul-betul sebenarnya kerajaan Kedah ni, kerajaan Kedah ni dalam satu masa dia sebenarnya ada 3 tempat pusat pemerintahan tau. Kerajaan Kedah ni sebenarnya kalau kamu nak tahu, dia bukan dekat kawasan yang negeri Kedah pada zaman sekarang tau. Yang dekat belah Sumatera tu sebenarnya pun ada untuk kerajaan Kedah. Kalau kamu baca betul-betul, dia kat sana pun ada. Dalam satu masa, dalam sultan tu memerintah, ada 3 pusat pemerintahan. Yang satu tu dekat memang kat Kedah. Lepas tu satu tu dekat bahagian selatan, cikgu tak pasti. Lepas tu dalam satu tu dekat bahagian kat Pulau Sumatera Indonesia tu. Contohnya bila yang dekat Kedah tu kena serang, jadi raja ni dia akan boleh lari ke pusat pemerintahan yang lain. Tu dia punya strategi lah. Kalau dekat yang belah Sumatera tu kena serang, dia boleh lari kat belah Semenanjung. Okey, tu cara dia. Okey. Kota Siputih telah dibuka oleh Tunku Ahmad, Raja Muda. Okey. Kota Siputih, kamu ingat Kota Siputih. Okey, pada tahun 1282 bertujuan untuk menghadapi ancaman dari Siam dan Aceh di utara. Maknanya Aceh di utara tu dekat Pulau Sumatera lah, Aceh tu kan, kamu tahu Okey, maknanya Raja Ahmad ni dia telah buka Kota Siputih. Okey. Okey, Kota Siputih kemudiannya dijadikan tempat bersemayam. Maknanya tempat dia meninggal lah, dia wafat dah. Oleh Sultan Kedah yang ke-6, iaitu Sultan Ibrahim. Maknanya Sultan Ibrahim dia bersemayam dekat Kota Siputih ni. Okey. Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II, iaitu Sultan Kedah yang ke-19, merupakan antara pemerintah yang masyhur lah. Maknanya dia antara yang terkemuka, yang mungkin hebat dalam pemerintahan dia. Baginda telah mengasaskan Alostar yang kemudiannya diisytiharkan sebagai ibu negeri Kedah. Sampai sekarang pun ibu negeri Kedah, iaitu kita panggil Alostar atau sekarang panggil Kota Star. Itulah. Okey. Maknanya Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin ni dia telah membuka Alostar ya, sebagai ibu negeri Kedah. Okey, lepas tu kita tengok kedudukan kuala Sungai Merbuk yang menghala ke Selat Melaka dan Gunung Jerai, iaitu puncak tertinggi di Kedah, telah menarik kehadiran pedagang. Okey, kalau kamu nak tahu, kalau pedagang ni macam mana dia nak tahu bila dia sampai satu kawasan? Kamu rasa macam mana diorang nak tahu bila diorang dah sampai satu kawasan tu? Apa yang petunjuk yang dia jumpa darat? Dia jumpa darat? Peta? Zaman dulu tak ada peta, cikgu rasa.
tengok gunung ke, macam bangunan ke apa ke. Ya, betul. Mereka akan tengok ke sekeliling. Okey, sebab zaman dulu dia ada buat macam kita panggil rumah api tau. Okey, tapi dulu tak adalah macam rumah api. Dia macam tempat macam pengawal lah. Dia macam pengawalan. Jadi bila ataupun dia kadang dia tak ada pengawal, dia akan tengok macam kedudukan geografi. Okey. Bila dia sampai kat kawasan tu, dia akan tengok bentuk muka bumi tu. Okey, jadi bila dia nampak gunung jerai tu, diorang akan ada macam dia bukannya peta lah, dia macam gambar lah, macam ada lukisan pelayan lama kan. Okey, jadinya bila dia tengok ni gunung jerai, maknanya kita dah sampai dekat Kedah. Maknanya dia akan tengok geografi kawasan, ataupun dia akan, kalau yang peta tu cikgu tak pastilah. Tapi yang cikgu tahu mereka kalau berdagang ni dia akan tengok bentuk muka bumi bila dah sampai dia. Bila dia macam dekat dengan darat tu, dia akan tengok. Okey. Kawasan tumpuan pedagang ini membolehkan Kedah menjadi pusat perdagangan dan muncul sebagai sebuah negeri yang makmur. Okey, perdagangan ni zaman dulu dia penting sekarang kalau sekarang kita macam perniagaan online kan. Dengan online bila kita ada perniagaan online, kita macam maju kan. Zaman dulu bila ada perdagangan. Okey. Kerajaan Kedah yang diasaskan pada sekitar abad ke-7 kekal hingga kini, okey, menerusi pergantian pemerintah daripada jurai keturunan pengasasnya. Maknanya daripada keturunan Deba Raja tadi kan. Pengasas untuk kerajaan Kedah itu Deba Raja yang daripada Parsi. Okey, kalau kamu tengok dekat sebelah kanan ni, kamu boleh nampak peta ataupun peta untuk negeri Kedah. Kalau kamu tengok yang titik-titik merah tu, itu adalah mereka punya pusat pemerintahan bila tukarnya sultan ataupun pemerintah ni. Dia tukarlah, mula-mula dia kat Kota Indra, lepas tu dia pergi Kota Sena, lepas tu dia tukar kepada Kota Siputih. Macam itulah. Dia kena serang, dia tukar. Okey, tu berkenaan dengan negeri untuk kerajaan Kedah. Ada tak pertanyaan untuk kerajaan Kedah? Langkawi pun bahagian Kedah ke? Sebab saya ingat dulu macam pernah dengar cerita, macam ada cerita pasal ular ke apa kat Pulau Langkawi ke mana dah yang mereka cakap raja dia bagi anak dara dia ke apa kat ular tu, macam tahu apa kali ya terbesuk ular tu akan jaga tempat tu. Ular? Ada kata ular ke? Yang cikgu tahu kalau pasal Langkawi ni, dia berkaitan dengan Mahsuri ataupun Dayang Bunting. Kamu tahu kan? Kamu tahu kan? Mahsuri tahu kan? Mahsuri yang daripada 7 keturunan yang dia difitnah tu. Lagi satu adalah Tasik Dayang Bunting kan? Tasik Dayang Bunting. Pasal Dayang Bunting. Kalau pasal ular tu cikgu tak pasti pula ada pula. Tak apa, nanti cikgu tengok, cari. Tak yang pasal ular. Cuma yang Pulau Langkawi ni, dia adalah, kalau ni lah cikgu bagi terang sikit lah. Pulau Langkawi dia adalah merupakan kawasan yang bebas cukai je. Maknanya, sebenarnya Langkawi ni memang milik Kedah. Kenapa dia bebas cukai? Sebenarnya, Pulau Langkawi ni pada asalnya, dia bukannya milik Kedah je. Dia adalah milik kerajaan Siam ataupun Thailand. Jadinya, bila mereka buat persempadanan negara ni, jadi Langkawi ni dia lebih dekat dengan Kedah kan. Jadinya, Siam boleh bagi Langkawi dekat Kedah, tapi dengan syarat orang-orang yang dekat sana, orang boleh pergi Langkawi tu tanpa guna pasport tau. Ataupun mereka melakukan perniagaan ni, ni lah yang sekarang ni pun diorang tak payah bayar cukai. Itu dia punya syarat untuk Pulau Langkawi ni. Dia memang hak milik Malaysia, tapi dalam pada yang sama, kalau orang luar, especially untuk orang-orang yang daripada Siam ataupun Thailand ni, mereka boleh pergi ke Langkawi tu. Tapi sekarang ni cikgu tak pastilah. Kalau untuk yang pasport tu cikgu tak sure. Tapi kalau untuk mereka untuk menjalankan perdagangan ni kan, mereka boleh. Tak payah bayar cukai. Macam kita ni kena bayar cukai kan. Satu barang dia bayar cukai. Dia dekat Langkawi ni dia pulau bebas cukai. Tu dia punya syarat dekat dalam penerimaan Langkawi ni dalam Kedah. Maknanya kalau orang yang dari Thailand ni datang kat Kedah nak berniaga, dia orang boleh berniaga je. Tak payah ni bayar cukai. Okey, tu adalah kita dah belajar tentang tentang kerajaan Kedah. Terusnya kita akan pergi kepada kerajaan yang kedua, iaitu kerajaan Kelantan. Ada yang Gomoh Kelantan Gomoh. Okey.
Okey, Kelantan merupakan sebuah wilayah yang pernah dikuasai dan bergabung dengan kerajaan Patani. Okey. Tahu kan Patani kan? Patani kat mana? Siapa tahu Patani kat mana? Thailand. Ya, betul. Thailand. Selatan. Ya, betul. Selatan Thailand. Okey, kalau kamu tahu, Patani ni di antara 4 wilayah kerajaan Melayu dekat Thailand. Okey. Okey, dia ada 4 lah yang kerajaan Melayu dekat Thailand ni. Salah satu dia Patani, Narathiwat, Yala dan lagi satu apa Aku tak ingat lagi satu. Okey, pengasasan kerajaan Kelantan merupakan hasil daripada penyatuan dua wilayahnya oleh putera pemerintahan tempatan. Maknanya Kelantan ni adalah gabungan antara dua wilayah ataupun dua kawasan. Okey, oleh putera pemerintah tempatan. Tapi cikgu tak tahu siapa lagi putera tempatan ni. Okey, Kelantan merupakan sebahagian daripada negara Patani Besar. Okey, yang warna kuning ni, kalau kamu nampak peta ni, okey, Patani yang diasaskan oleh Raja Sakti I pada tahun 1650. Okey, maknanya untuk kerajaan Kelantan ni dia adalah merupakan dua gabungan wilayah. Lepas tu Kelantan ni dia adalah sebahagian daripada negara Patani Besar. Okey, lepas tu yang diasaskan oleh Raja Sakti I. Okey, kemangkatan pemerintah terakhir negara Patani Besar, okey, iaitu Raja Bahar. Okey, maknanya Raja Bahar ni adalah pemerintah terakhir untuk negara Patani Besar pada tahun 1670, menyebabkan Kelantan berpecah kepada dua wilayah tempatan. Maknanya negara Patani Besar yang warna kuning ni tadi dia terpecah kepada dua kawasan. Okey, kita akan tengok Kelantan Barat berpusat di kota Kubang Labu, dan Kelantan Timur, maksudnya Kelantan Barat dan Kelantan Timur berpusat di kota Pangkalan Datu. Okey, dekat sini kalau nampak yang warna kuning ni Pangkalan Datu di timur, dan Kubang Labu. Mana Kubang Labu? Ni kat sini tak tunjuk Kubang Labu, tapi cikgu pasti kalau satu dekat barat ni dekat bawah. Kalau Kubang Pasu, Kubang Labu. Kalau Kubang Labu ni dekat belah atas ni, antara Patalong Singgora ataupun Patani. Itu adalah merupakan wilayah yang terpecah. Okey, senang macam ni lah. Kalau untuk Kelantan Timur ni, yang ni negeri Kelantan kita yang sekarang ni. Kalau untuk Kelantan Barat ni, yang belah atas tu, yang Patani, Yala, Narathiwat tu. Tu. Sebab sana pun kalau kamu pergi sana pun mereka cakap bahasa Melayu tau. Cuma slang lain lah sikit. Dia masa cikgu pergi tu, cikgu tak tahu pula tu orang Siam. Cikgu cakap Kelantan, tu orang Siam kan. Tapi dia ada beza sikit tau. Kita boleh dia boleh beza sikit. Tapi selalunya mereka dekat area Rantau Panjang. Okey. Long Yunus, putera pemerintah di Kubang Labu, telah berjaya menyatukan kedua-dua wilayah ini dan mengasaskan kerajaan Kelantan pada tahun 1762. Jadinya mereka dah gabung balik dua wilayah tu. Long Yunus yang gabungkan dua wilayah tersebut dan telah mengasaskan kerajaan Kelantan pada 1762. Okey. Baginda menaiki tahta dengan gelaran Yang di-Pertuan Kelantan. Maknanya dia bukan sultan. Okey, dia macam ni, dia pemerintah tertinggi, tapi dia tak pakai gelaran sultan, dia pakai gelaran yang di-Pertuan Kelantan. Jadi sebab apa? Kalau kamu tahu, gelaran sultan ni dia datang daripada kerajaan mana sebenarnya? Siapa tahu? Macam mana dah dapatkan? Siapa tahu? Bila Timur Tengah sana. Ya? Saya tahu dari Timur Tengah. Timur Tengah. Ya, betul. Memang daripada Timur Tengah ke tu? Ya betul, dia memang Timur Tengah. Betul lah Timur Tengah. Kamu rasa untuk dia kerajaan apa yang kamu tahu? Kerajaan yang Islam yang paling last terjatuh lah. Ottoman. Ya, Ottoman. Utsmaniyah. Okey, Ottoman tu bahasa Inggeris ya. Kalau kita panggil Utsmaniyah ataupun Turki Utsmaniyah. Kalau kamu nak dapatkan gelaran sultan, ialah pemerintah dekat sini, bila kamu dapatkan sultan, kamu kena dapat pengiktirafan daripada tu dia. Daripada Turki Utsmaniyah. Okey, daripada sana. Bila kamu dapat cop mohon mereka, jadi kamu boleh guna gelaran sultan. Kalau kamu pemerintah, kamu tak boleh pakai. Okey. Baginda mendapat pengiktirafan daripada Sultan
Terengganu. Maknanya Sultan Terengganu ni dia mengiktiraf Long Yunus untuk menjadi pemerintah dekat Kelantan yang memakai gelaran Yang di-Pertuan Kelantan. Okey, kita akan tengok. Pada tahun 1777, baginda telah memindahkan pusat pentadbiran ke Kota Galoh di timur tebing Sungai Kelantan. Okey, jadinya dia pindahlah ke Kota Galoh di timur tebing Sungai Kelantan. Maknanya dia pindah ke dekat dengan sungai. Okay, baginda juga telah mengarahkan pembinaan Masjid Kampung Laut yang merupakan simbol pentadbiran Islam di Kelantan. Kalau kamu tahu, apa bezanya Masjid Kampung Laut ni dengan masjid-masjid yang sekarang? Siapa tahu? Sebab dia ada pernah masuk surat khabar. Kalau siapa yang suka baca surat khabar ni, dia tahulah artikel ni kan. Okay. Apa yang kamu tahu perbezaan antara Masjid Kampung Laut ni dengan masjid-masjid sekarang? Atau masjid-masjid yang dulu pun dia ada beza dia. Siapa tahu? Kalau kamu tengok gambar ni, apa yang kamu rasa beza dia? Lain sikit nampak dia. Okey, macam ni Masjid Kampung Laut ni, kalau kamu pergi sana, kamu tak akan jumpa paku ataupun simen tau. Mereka punya gabungan kan, kalau kita nak buat tiang kan, daripada tiang ke tiang kan macam kadang ada paku, kadang simen kan. Tapi untuk Kampung Laut ni, diorang tak ada paku, dia tak ada simen semua tau. Diorang gunakan Dia guna pasak. Pasak yang dia baikkan. Betul. Dia gunakan pasak ataupun kita panggil tanggam. Jadinya masjid ni dia macam tanggam macam mana tengok tujuh dia macam antara kayu kan. Dia macam buat lubang, dia masuk. Itu istimewanya Masjid Kampung Laut. Dan dia adalah merupakan masjid yang paling tertua dekat Malaysia. Kalau kamu tahu, kalau orang tanya, masjid apa yang paling tua dekat Malaysia? Iaitu Masjid Kampung Laut pada tahun 1777. Okey, jadi dia adalah merupakan pentadbiran Islam yang simbol pada pentadbiran Islam. Masjid Kampung Laut ni, kalau kamu belajar sejarah dia sebenarnya dia bukan dia sebenarnya dia tak terletak, dia memang masjid ni dekat Kampung Laut, tapi dekat kawasan ni dia ada berlaku pada tahun bila aku ingat, dia banjir. Jadi masjid ni dia dialihkan ke satu kawasan. Jadinya pada tahun ni cikgu ada baca yang artikel tu, dia kata mereka akan nak pindahkan Masjid Kampung Laut ni ke kawasan tempat asal dia, iaitu dekat Masjid Kampung Laut, dekat Kampung Laut lah. Yalah, sebab takkanlah dia punya tempat dia masjid ni adalah Masjid Kampung Laut, tapi dia diletakkan dekat tempat lain. Lepas tu dia nak kembalikan balik lah simbol ke kawasan tempat asal dia. Okey, kalau kamu baca biasa juga pasal Masjid Kampung Laut ni. Okey, lepas tu kita akan tengok Sultan Muhammad kedua merupakan antara pemerintah yang masyhur. Maknanya yang tadi tu Sultan siapa nama? Muhammad Jiwa. Kalau yang untuk Kelantan ni iaitu Sultan Muhammad kedua. Okey, baginda telah mengasaskan Kota Bahru sebagai pusat pemerintahan pada tahun 1844. Okey, Istana Balai Besar telah dibina sebagai tempat bersemayam dan pentadbiran kerajaan Kelantan. Maknanya dekat Istana Balai Besar ni tempat mereka bersemayam, tempat mereka inilah dikebumikan dan menjadi pusat pentadbiran kerajaan Kelantan. Okey, baginda telah menguatkuasakan undang-undang syarak. Okey, kamu tahu undang-undang syarak tu undang-undang macam mana? Tahu tak undang-undang syarak tu apa? Undang-undang syarak. Undang-undang agama, berdasarkan agama. Ya, undang-undang yang berdasarkan kepada agama Islam melalui Al-Quran dan Al-Quran lah. Hadis tu dia lebih kepada kita punya Nabi Muhammad menunjukkan cara-cara kan. Kalau dia lebih kepada Al-Quran lah, lebih kepada Islam lah. Okey, tu syarak Kalau yang kat Malaysia ni kita banyak guna magistrate, section kan. Yang syarak ni aku tak tahulah ada ke tak ada. Aku rasa tak ada kot. Okey, kesannya Kelantan menjadi negeri yang aman. Okey, dengan adanya undang-undang syarak ni, sampai sekarang pun Kelantan dia nak gunakan hukum hudud tau. Kamu tahu hukum hudud kan, kalau mencuri potong tangan. Itulah hukum hudud. Tapi Kelantan nak buat, tapi sampai sekarang pun tak. Kita panggil RUU TO9. Itulah. Okey, tapi masih tak diterima lah yang pasal hukum hudud untuk dijalankan dekat Kelantan ni. Macam pelik lah kan. Sebab kenapa Kelantan je yang nak buat hukum hudud tapi negeri lain tak buat kan. Dia macam tak seragam. Tapi sebenarnya dia ada kelebihan antara, sebab dekat setiap negeri-negeri ni dia ada keistimewaan sendiri tau. Contoh dia macam tanah dekat negeri tu, kerajaan pusat tak boleh masuk campur. Macam cukai pintu pun kerajaan pusat tak boleh campur. Dia ada keistimewaan untuk negeri dia lah. Tapi kalau buat undang-undang ni dia tak boleh buat main. Okey, itu memang kena berkait dengan kerajaan pusat. Okey,
Kelantan juga makmur sebagai pusat perdagangan, Kedah pun pusat perdagangan yang menjadi tumpuan pada pedagang dari negara jiran dan negara Melayu yang lain. Okey. Keturunan Long Yunus telah mewarisi pemerintah kerajaan Kelantan hingga kini. Maknanya Sultan Kelantan pada hari ini adalah merupakan susun galur daripada keturunan Long Yunus. Okey, lepas tu kita akan tengok Ceh Siti Wan Kembang. Kamu pernah dengar tak nama ni? Ceh Siti Wan Kembang ni popular kan cikgu rasa ni? Pernah. Okey, dengar. Okey. Pernah cikgu. Pernah. Okey. Ada kancil. Bukan kancil lah, kijang. Ya, betul, kijang. Kalau untuk negeri Kelantan ni, dia punya simbolik dia adalah kijang. Betul? Bijak kamu ni. Okey, memerintah wilayah, dia Cik Siti Wan Kembang ni, dia memerintah wilayah tebing Sungai Lebir yang dikenali sebagai Kampung Cali pada awal abad ke-17. Maknanya, Cik Siti Wan Kembang ni dia wanita lah. Okey, dia wanita sebab kalau perempuan tu dia macam tak familiar. Dia wanita. Okay, dia wanita yang menjadi pemerintah. Selalunya perempuan ni dia tak boleh jadi pemerintah kan. Selalunya macam seriously lah perempuan jadi pemerintah. Tapi dekat Kelantan ni ada. Okay, itu nama Cik Siti Wan Kembang, iaitu dia memerintah dekat Sungai Lebir yang dikenali sebagai Kampung Cali. Okay. Kijang yang merupakan binatang kesayangan baginda telah dijadikan. Baginda tu maknanya Cik Siti Wan Kembang tu Okay, dia maknanya Cik Siti Wan Kembang ni dia sayangkan kijang. Okay, telah dijadikan sebagai antara simbol pemerintah kerajaan Kelantan. Maknanya masa okey, betul dia wujudkan wang emas Kelantan. Okey, maknanya Siti Wan Kembang ni dia buat wang emas untuk Kelantan. Okey, lepas ni kita pergi kepada Puteri Sadong. Pernah dengar kan nama Puteri Sadong ni? Puteri Sadong tak sama dengan Puteri Santubong lain. Tak. Okey. Pernah aku pernah. Okey, ini adalah pemerintah yang kedua wanita dekat Kelantan, iaitu dia memerintah wilayah di kota Jelasin pada tahun 1667 yang kini dikenali sebagai Kampung Kota. Okey, baginda pernah ditawan dan dibawa ke Siam. Maknanya ditawan tu dia kalah lah dalam perang, jadi dia kena bawa ke Siam. Jadi kalau kamu tanya betul Siam buat apa kat dia, cikgu tak tahulah dia kena buat apa, sebab dekat dalam sejarah pun cikgu tak baca lagi kan pasal Puteri Sadong ni. Okey, sebelum kita masuk kepada bahagian aktiviti, ada tak pertanyaan untuk pembelajaran kita mengenai pengasasan Kerajaan Kedah dan Kerajaan Kelantan? Tak ada cikgu. Tak ada Okey, lepas tu kita akan masuk kepada bahagian aktiviti kita. Okey, jawapan pula. Okey, jawab soalan dengan memilih jawapan yang betul Okey, dekat sini kamu nampak kan soalan 1 sampai soalan 8. Jadi ni dekat sini ada dua jawapan. Jadi kamu pilih jawapan yang betul. Kamu boleh lupa pula cikgu nak buku teks kamu lah yang bab 8 tu. Okey, kamu boleh tengok kat buku teks tu. Kamu boleh cari untuk jawapan untuk soalan ni. Okey. Pukul 11.08 pukul 11.15 boleh kita bincang untuk kita punya aktiviti ni. Boleh pelajar? Boleh. Okey. 11.15 maknanya 7 minit je lah.
Okay, lagi 1 minit lagi kita akan bincangkan mengenai aktiviti kita. Apa ni? Okey, baiklah. Jam sudah menunjukkan pukul 11.15, jadinya masanya untuk kita berbincang mengenai aktiviti kita. Okey, kalau kamu tanya kenapa cikgu buat aktiviti kan, tu lepas kita dah belajar. Sebab bila ada aktiviti ni, cikgu nak tahu tahap kefahaman kamu mengenai pembelajaran yang cikgu ajar tadi. Okey, jadinya pelajar semua boleh kita bincangkan jawapan untuk aktiviti kita? Boleh cikgu. Okey, boleh. Okey. Untuk soalan yang pertama, merupakan kerajaan terawal diasaskan di negara kita. Kedah. Ya, betul, Kedah. Ya, Kedah. Okey, kalau untuk yang negeri lain tu dia lepas kerajaan Melayu. Maka okey, dia pilih Kedah. Okey, yang kedua. Okey. Pengasas kerajaan Kedah. Debaraja. Ya, betul, Debaraja. Debaraja ni dia datang daripada Parsi. Ya, betul, Parsi. Apa sekarang kita panggil Iran. Republic of Iran. Okey, seterusnya alat kebesaran yang dibawa dari Parsi. Nobat. Ya, betul, nobat. Kalau keris ni kamu rasa datang daripada mana? Indonesia, Jawa. Cikgu pun tak pasti dah, betul ke? Sebab keris ni milik orang Melayu tau. Jawa tu bukan Melayu, Jawa tu orang Jawa dah. Dia maybe datang daripada antara Pulau Sumatera ataupun kita punya kawasan Semenanjung. Tapi cikgu tak sure. Cuma pelik lah macam mana boleh ke Jawa kan. Sebab keris ni milik orang Melayu kalau kamu tahu. Okey. Kawasan yang dibuka oleh Tunku Ahmad, Raja Muda. Kota Si Putih. Ya, betul. Kota Si Putih. Okey, lepas tu pengasas kerajaan Kelantan. Raja Sakti. Raja Sakti? Long Yunus. Ya, Long Yunus. Kalau Raja Sakti ni dia siapa sebenarnya? Tadi cikgu ada cerita siapa Raja Sakti ni. Dia pemerintah kawasan mana? Patani. Ya, betul, Patani. Patani ataupun lebih tepat adalah Patani besar. Okey, Long Jaafar je tulis. Long Jaafar. Astagfirullahalazim, ni tak perasan. Long Yunus. Itulah belajar sejarah sangat. Long tu maksud apa dalam ni? Ya? Long tu maksud apa dalam ni? Oh, cikgu tak tahu pula kalau kamu tanya long ni. Kalau bahasa ni panjang kan. Cikgu pun tak pasti. Okay, tadi cikgu tulis Long Jaafar kan. Kalau kamu tahu kan, Long Jaafar tu siapa? Dia mesti dah berkait dengan sejarah sebab cikgu pun tersasul Long Jaafar. Siapa tahu Long Jaafar? Kamu tak belajar lagi kan tajuk tu? Cikgu rasa kamu tak belajar lagi tajuk tu. Kalau Long Jaafar ni, kalau dia adalah pembuka kepada perlumbungan dekat Perak. Okey, itu Long Jaafar. Okey, tu yang cikgu tersasul tu. Okey, Kelantan Barat. Okey, kawasan Kelantan Barat ni dia berpusat di
Kota Kubang Labu. Ya, betul. Kota Kubang Labu. Okay, kalau kota Pangkalan Datu ni dia dekat Kelantan Timur. Okey. Okey, lepas tu simbol pentadbiran Islam di Kelantan. Masjid Kampung Laut. Ya, bukan Kampung Tengah Di Kampung Laut. Okey, iaitu merupakan masjid tertua dekat Malaysia. Okey, undang-undang yang digunakan oleh pemerintah Kelantan. Syarak. Ya, betul, syarak. Kalau kamu pergi Kelantan, kamu pernah pergi Kelantan tak? Siapa yang pernah pergi Kelantan? Cikgu nak tanya kan. Siapa pernah pergi Kelantan? Cikgu tak pernah pergi Sabah Sarawak je. Dekat Kelantan, signboard mereka, diorang ada ni tau, Jawi tau. Diorang ada tulisan Jawi. Tu keistimewaan dekat Kelantan. Tapi dekat Terengganu pun dah macam dah sikit-sikit lah. Dia dah ada dekat tulisan Jawi kan. Kan ada isu kan macam dekat mana? Dekat Melaka kot itu yang papan tanda Jawi ke bahasa Cina. Itulah. Dia ada isu lah. Macam untuk negeri kita ni better kalau tak nak ada berlaku macam perbalahan tu, better tulis je lah bahasa Melayu kan, bahasa aku susah. Bahasa Jawi ni pun memang kita punya ni kebanggaan kita, tapi kalau dah tentu baik kita guna bahasa Melayu kan, semua orang faham bahasa Melayu. Sebab kalau pakai tulisan Jawi ni, sebab orang ni lah, dia tak, sebenarnya Jawi ni dia tak dekat dengan Islam. Jawi ni sebenarnya dekat dengan Melayu. Bila ada tulisan Jawi ni, itulah macam orang Cina, orang India kan tak boleh baca kan. Macam susah. Begitu kan bahasa Melayu. Okey. Kita dah selesai aktiviti kita. Okey, cikgu ucapkan terima kasih dan tahniah sebab kamu dapat jawab dengan baik. Okey, lepas tu lepas tu ada tak sebarang pertanyaan sebelum cikgu tamat kelas kita pada hari ini? Sebarang pertanyaan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, tak ada. Okey. Cumanya apa yang cikgu nak cakap untuk yang minggu depan tu kamu faham kita akan mula kelas pada pukul 11 untuk penyediaan cikgu. Okey, kalau yang lain-lain ni tak ada, cikgu akan cikgu akan update maklumat apa-apa. Lepas tu untuk latihan modul tu cikgu tak buka pula, cikgu lupa. Tapi nanti apa-apa cikgu akan update dekat grup lah, grup kelas. Okey, sekian, terima kasih. Okey, kita akan jumpa pada minggu hadapan.